Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ialah taklimat ataupun maklumat tentang pengoperasian pembukaan sekolah yang akan bermula pada 4 hari bulan Oktober 2021 bersamaan hari Isnin. Pembukaan semula sekolah adalah mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN). Kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolmen mengikut penggiliran minggu. Namun, ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Penambahbaikan SOP sedia ada. Contoh, bilangan dalam kelas seramai 36 orang murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A seramai 18 orang dan kumpulan B seramai 18 orang. Okey, murid akan hadir ke sekolah mengikut penggiliran seperti jadual yang telah ditunjukkan. Murid yang terlibat dengan penggiliran ialah murid-murid tahun 1 hingga tahun 6. Sekiranya telah masuk ke fasa 4 dan murid-murid pendidikan khas dan prasekolah tidak terlibat dengan penggiliran tersebut. Untuk makluman ibu bapa, jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah institusi pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baharu akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Okey, sebagai contoh, kita telah masuk ke fasa 3 pada 1 hari bulan Oktober 2021. Jadi pada 18 Oktober, murid-murid yang terlibat ialah murid prasekolah tanpa penggiliran. Yang sedia ada murid pendidikan khas yang bermula pada 4 Oktober 2021 hari Isnin, juga tanpa penggiliran. Untuk makluman ibu bapa juga, pelanjutan sesi persekolahan 2021 akan dilanjutkan sehingga Mac 2022 di mana murid akan berada di kelas yang sama sehingga bulan tersebut dan sekolah akan bercuti pada 10 atau 11 Disember hingga 31 Disember 2021. Dan pada selepas cuti pada bulan Mac 2022, murid akan naik ke kelas berikutnya. Berikut ialah pengoperasian dan pengurusan sekolah. Dari segi kehadiran dihadkan kepada 50% enrolment kelas, kehadiran ke kelas secara penggiliran minggu, penambahbaikan SOP, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Yang kedua, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Yang ketiga, memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Yang keempat, membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Tentang kelonggaran peraturan pula, yang pertama, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Yang kedua, ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah, okey, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Bagi ujian kendiri COVID-19, murid yang berada di dalam kawasan sekolah, ialah ujian kendiri COVID-19 kepada murid atau pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid atau pelajar yang bergejala semasa berada di sekolah. Pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan
mengikut garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang ditetapkan. Sekiranya keputusan positif, sekolah akan menempatkan murid di dalam bilik isolasi, memaklumkan kepada PKD tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat PKD. Yang ketiga, akan memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa penjaga perlu menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Murid asrama akan diuruskan oleh pihak sekolah. Murid atau pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah. Sekiranya keputusan tersebut negatif, pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa penjaga untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Keputusan invalidnya ialah apabila keputusan tersebut invalid, pihak sekolah akan mengulangi ujian saringan daripada awal. Berikut ialah senarai tanggungjawab ibu bapa atau penjaga dan murid juga ya. Okey, kepada murid, hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan, mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru, merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Untuk makluman murid-murid, tiada bimbingan daripada guru-guru pada waktu ini. Murid-murid menggunakan jadual sendiri apabila telah bersemuka nanti di mana ada penggiliran berlaku. Bagi ibu bapa atau penjaga pula, memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah, memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan guru, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR, berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapat maklumat pembelajaran anak jagaan masing-masing, menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi dan seterusnya memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Waktu persekolahan pula, sesi persekolahan bermula jam 7.30 pagi bagi semua murid tahun 1 hingga 6 dan PPKI, manakala 7.45 pagi bagi murid prasekolah. Waktu rehat adalah selama 20 minit. Murid akan makan di dalam kelas dengan seliaan guru bertugas sewaktu rehat. Murid akan balik secara berperingkat mengikut tahap. Berikut ialah waktu persekolahan SK Belimbing Dalam di mana tahap 1 dari hari Isnin hingga hari Khamis bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 12.50 tengah hari. Pada hari Jumaat 7.30 pagi hingga 11.20 pagi. Rehat tahap 1 dan 2 ialah dari pukul 10 pagi hingga 10.20 pagi. Bagi tahap 2 pula, pada hari Isnin, Rabu dan Khamis bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 1.20 tengah hari. Pada hari Selasa, 7.30 pagi hingga 12.50 tengah hari. Dan pada hari Jumaat pula ialah pada pukul 7.30 pagi hingga 11.20 pagi. Okey, untuk makluman ibu bapa, sekiranya waktu persekolahan ini berubah, makluman akan diberitahu dari semasa ke semasa. Berikut ialah tata cara pergerakan sewaktu hadir. Okey, yang pertama, hadir ke sekolah selepas jam 7 pagi dan sebelum jam 7.20 pagi. Bergerak terus masuk ke kelas mengikut tanda arah yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Suhu badan akan diimbas dan sanitasi tangan akan dilakukan di pintu masuk sekolah oleh guru bertugas. Murid yang bergejala seperti demam, batuk dan selsema atau suhu badan 37.5 darjah Celsius atau lebih tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Seterusnya ialah tata cara pergerakan sewaktu balik. Murid akan bersurai secara berperingkat.
Tahap 1, pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis pada pukul 12.50 tengah hari, pada hari Jumaat pada pukul 11.20 pagi. Manakala bagi tahap 2, pada hari Isnin, Rabu dan Khamis pada pukul 1.20 tengah hari, pada hari Selasa pada pukul 1 tengah hari dan pada hari Jumaat pula ialah pada pukul 11.30 pagi. Berikut ialah pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas. Sebelum sesi persekolahan bermula, ibu bapa penjaga perlu mengisi borang pengisytiharan kesihatan MBK yang diberikan oleh sekolah. Ia adalah sebagai penentuan tahap kesihatan MBK dan keupayaan penjagaan kesihatan kendiri oleh MBK. Untuk yang ketiga, borang perlu dikemukakan kepada pihak sekolah sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sesi persekolahan bermula. Waktu tiba, suhu badan murid akan diimbas oleh guru bertugas dan sanitasi tangan akan dilakukan di pintu masuk sekolah oleh guru bertugas. Murid akan dibawa ke kelas oleh PPM bertugas. Murid yang bergejala atau suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah dan ibu bapa perlu membawa murid pulang untuk mendapatkan rawatan di hospital atau klinik berhampiran. Sekiranya MBK tidak berupaya berjalan kaki, kenderaan ibu bapa penjaga dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Ibu bapa perlu menurunkan murid di tempat yang telah ditentukan. Murid akan dibawa ke kelas oleh PPM yang bertugas. MBK diingatkan agar mencuci tangan dengan air dan sabun setiap kali menggunakan tandas. Pensanitasi tangan juga boleh digunakan. Okey, untuk amalan pengurusan tingkah laku, MBK akan diasingkan jika ada masalah tingkah laku. Modifikasi tingkah laku atau intervensi yang bersesuaian akan diberikan. Ibu bapa penjaga akan dihubungi jika tingkah laku murid tidak dapat dikawal. Untuk waktu pulang pula, guru dan PPM akan mengiringi MBK hingga ke pintu pagar dan MBK yang dijemput dengan kenderaan di dalam kawasan sekolah akan dihantar oleh PPM. Waktu persekolahan PPKI, Arif 1, Arif 2 dan Arif 3 pada hari Isnin, Selasa dan Rabu bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 12.50 tengah hari. Pada hari Khamis, 7.30 pagi hingga 12.20 tengah hari. Manakala pada hari Jumaat, 7.30 pagi hingga 11.20 pagi. Manakala untuk Arif 4 dari hari Isnin hingga hari Khamis, bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 12.50 tengah hari, manakala pada hari Jumaat bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 11.50 pagi. Okey, untuk makluman ibu bapa, sebarang perubahan akan diberitahu dari masa ke masa. Seterusnya ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Okey, pertama, MBK yang tidak boleh hadir ke sekolah kerana masalah kesihatan mengikuti PDPR. Okey, yang kedua, pelaksanaan PDPR bergantung kepada keupayaan MBK dengan sokongan ibu bapa atau penjaga. Dan yang ketiga, MBK akan dibekalkan dengan bahan sokongan PDP yang bersesuaian. Yang keempat, MBK yang perlukan sokongan maksimum akan dibekalkan dengan PAC aktiviti. Dan yang kelima, aktiviti rancangan boleh dilaksanakan oleh ibu bapa atau penjaga menggunakan PAC aktiviti yang dibekalkan. Sekiranya ibu bapa atau penjaga memerlukan khidmat sokongan daripada pihak 3PK, boleh berhubung dengan pihak sekolah. Berikut ialah pengurusan prasekolah yang akan bermula pada 18 Oktober 2021. Peranan ibu bapa atau penjaga, yang pertama menghantar dan mengambil anak jagaan masing-masing mengikut waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan anak jagaan sentiasa memakai pelitup muka saiz kanak-kanak. Ibu bapa boleh menyediakan pelitup muka tambahan sekiranya perlu. Yang ketiga, mematuhi tata cara pelawat masuk ke permis sekolah semasa menghantar dan mengambil anak jagaan masing-masing.
Yang keempat, memastikan anak jaga masing-masing tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan atau minuman kecuali yang memerlukan makanan khas dengan kebenaran pentadbir sekolah atau sekolah tidak menyediakan makanan atau minuman kepada murid. Seterusnya, memastikan tugasan untuk pembelajaran di rumah diberi dan dikumpul dengan kaedah yang selamat. Waktu tiba dan pulang bagi murid prasekolah. Waktu tiba, ibu bapa penjaga diminta menghantar anak pada pukul 7.30 pagi. Guru atau PPM akan merekodkan suhu badan murid di hadapan ibu bapa penjaga sebelum masuk ke kelas. Jika suhu badan murid melebihi 37.5 darjah Celsius, ibu bapa penjaga perlu membawa pulang anak jagaan masing-masing untuk mendapat rawatan. Ibu bapa penjaga tidak dibenarkan memasuki kelas prasekolah. Seterusnya, murid mesti mencuci tangan. Sebaik sahaja tiba di kelas, murid duduk di tempat yang telah ditetapkan. Manakala pada waktu pulang pula, ibu bapa penjaga disarankan untuk membawa anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan pada pukul 11.45 pagi. Saya memetik kata-kata Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razidin, iaitu KPM komited melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan Sekolah Kebangsaan Belimbing Dalam akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak SK Belimbing Dalam. Sekian, terima kasih.